insan Tuhan membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Yuni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Bumi utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti, ilmu budi dan bakti.
pada hari yang bermakna ini, marilah kita bersama-sama menandatangan mengaminkan bacaan doa dalam memohon keberkatan. Mempersilakan Saudara Nas untuk memimpin bacaan doa. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafina mawika fi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkaulah segala kebajikan, Engkaulah sekembali segala urusan. Ya Allah, ya Tuhan kami, cucurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga ke akhirnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencatat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Ya Allah, kepada-Mu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Da'wahum fiha subhanaka wa humma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Majlis merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada Saudara Nas atas bacaan doa sebentar itu tadi. Sidang hadirin sekalian, yang berusaha Encik Azhar bin Kasim selaku panel jemputan kita pada hari ini, yang dikasihi Saudari Vinusri Nair, pengarah program bengkel penulisan artikel, serta para hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Mencari timba si tak nak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang dihormati. Selamat datang ke program Bengkel Penulisan Artikel. Tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan mempersilakan pengarah program Saudari Vinusri Nair untuk memberikan ucapan sepatah dua kata. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua AJK saya yang telah mengorbankan masa dan tenaga mereka untuk menjayakan program ini. Bukan itu sahaja, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada senior saya yang bernama Marsha kerana beliau telah banyak menunjuk, ajar dan membantu saya untuk menjayakan program hari ini. Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan kita, Dr. Azhar bin Kasim, kerana beliau telah bersetuju untuk mengongsi ilmu dan pengetahuan beliau berkaitan program ini kepada semua peserta hari ini. Saya berharap sebelum kita menjejak keluar dari platform ini, semua peserta akan memperoleh atau menimba ilmu dan pengetahuan berkaitan artikel writing. Dan pengalaman ini semestinya akan menjadi pengalaman yang paling menarik dan istimewa kepada anda. Terima kasih, itu saja daripada saya. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Saudari Vinusri Nair atas penyampaian ucapan yang telah diberikan sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, kita akan meneruskan majlis kita dengan menjemput tetamu undangan kita pada hari ini iaitu Encik Azhar bin Kasim untuk memberikan ucapan beliau. Untuk pengetahuan semua, Encik Azhar bin Kasim merupakan seorang pensyarah senior yang berpengalaman tinggi dari Kolej Seni dan Sains. Beliau juga pernah bekerja sebagai wartawan di Akhbar Watan dan Berita Harian. Menjemput Encik Azhar bin Kasim untuk memulakan bengkel penulisan artikel. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Puja.
uh, pengarah program Dashani, and then membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then selamat tengah hari to all of you. Salam perkenalan. Saya dimaklumkan tidak ini Puja contact me. You are members of kelab wartawan yang di bawah HCP tapi kelolaan di bawah tak salah saya PBS. You're still under PBS or you still under PBS because kelab penyiaran dan kelab wartawan dia duduk di bawah PBS. Okay, definitely I was in industry dalam bidang media 18 tahun. 18 years. Before I'm joining university, I was started sebagai reporter pada tahun 1994. You belum lahir. In 1994, I was a reporter. You was not born yet at that time. And then I become my journey as a lecturer is a little bit different with your lecturers yang lain. I was in 1994, I was in Watan. And then 1995, I was in Berita Harian. And then after that, I with Harian Metro. And then my last position dekat Berita Harian and Harian Metro ialah executive editors. So I'm resign daripada Berita Harian pada tahun 2006. And then I joined as a lecturer pada 2007. 2007 di Universiti Utara Malaysia. I mengajar di Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden. Selepas itu saya menjadi pegawai khas kepada Tan Sri Nordin Kadi, the former Vice Chancellor. And then I was pegawai khas media kepada Naib Chancellor Datuk Seri Mustafa Ishak. Kemudian I jadi media coordinator for the whole universities pada tahun 2011 macam tu. Dan 2013 2012 I become pengarah Corporatcom Universiti Utara Malaysia. Dan 2014 I was what we call that menarik diri daripada Corporatcom because 2015 I continue register my PhD because if I really concentrate dalam penulisan dan juga keseluruhan di kerja di Corporatcom, I don't have time to do it my thesis of PhD. Dan akhirnya pada tahun 2020 I graduate as PhD dalam bidang media. So I a little bit different with lecturer di tempat lain. Lecturer di tempat lain ialah mereka memang was blended dengan dia tidak blended with industry. Macam I was blended with industry selama 18 tahun before I become a lecturer. Itu bezanya. Saya jadi orang industri. So bila saya jadi orang industri, I was a cadet reporters, I was senior reporters, I was bureau chief in Kelantan. I jadi executive wilayah timur, I jaga Kelantan, Terengganu, Pahang di base di Kuala Terengganu. And then I jadi assistant news editor. I jadi executive sub editors, and then I jadi executive editors. So it's a long journey. Puja and ini to become a journalist yang strong untuk menulis dengan bagus
bukan ceramah 1 jam puja. It's not 1 hours uh, journey. They will taking some time to learn about this one. But I agree with you to conduct the first meeting for this your project for this year. So I said, okay, we will proceed because journalist is a matter of how you understand the topic. Then when you understand the topic, you distribute whatever that you are understanding kepada orang ramai. Maksudnya, you sebagai jurnalis, you kena faham topik itu, you kena faham subjek itu. Selepas you faham subjek itu, baru you tulis apa yang you faham. Selepas you tulis apa yang you faham, baru orang lain faham. I repeat lagi sekali. Bermakna, the subject you have to understand. Sebagai wartawan, you kena faham subjek itu dulu. Selepas you faham, baru you tulis. Kalau you tak faham, you nak tulis, you ada problem. Itu puncanya, seorang wartawan, dia akan tetap bertanya dalam press conference. Kita panggil press conference, dia akan tetap bertanya. Dalam pertanyaan dia tu, kalau mana benda dia tak faham, dia kata, YB, tolong clarify benda ni. Can you explain more about this one? Kenapa wartawan mamak cekadak ni tanya? Dalam istilah yang agak kasar. Why she or he asking why? Kerana dia tak faham. Kalau dia faham, dia tak tanya. Dia tak faham tu dia tanya. Kenapa dia tanya? Kerana dia tak faham. Kenapa dia perlu faham? Kerana dia perlu tulis. You bayangkan, you tak faham, you pergi tulis. You know what happened to you? You gone with the wind because you tak faham. Bila you tak faham apa yang you tulis, you nak bagi orang lain faham. Lagi tahu. So there is a keyword of journalist. Journalist ni mamat dia ialah ataupun she or he have to go for assignment, have to get the information. Daripada information itu, dia analyze information accordingly. Analyze tu maksud dia bukan menulis apa orang lain yang tak cakap. Tak. Dia tak tulis apa orang lain tak cakap, tapi dia tulis berdasarkan kepahaman dia. You bayangkan, you nak menghasilkan paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga, paragraf yang keempat, paragraf yang kelima, paragraf yang keenam, yang ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. You bayangkan, you nak menghasilkan 10 paragraf, tiba-tiba you tak faham apa yang you nak tulis. Do you think you can write? No such thing. You tidak boleh menulis. You tidak boleh nulis satu pun kalau sekiranya you tak faham. Dan bentuk penulisan, kejap lagi kalau saya ada masa, saya akan menerangkan kepada you bagaimana perubahan bentuk penulisan itu. Daripada yang biasa sampai sekarang. Tetapi saya nak bagi yang basic sebab hari ni your topik ialah penulisan artikel. Saya pergi yang basic dulu sebelum saya pergi pada yang lain. Very basic. Penulisan berita dia sedikit berbeza dengan penulisan karangan tingkatan 6 kita. You was in tingkatan 6 or you was from matrikulasi or SPM, you akan tulis rancangan rencana ataupun artikel yang dalam level SPM or STPM. There is artikel tu pun. Artikel dalam media ataupun dalam ni dia ada dua benda. Yang pertama, I tak mau tunjuk slide, takut tak done. Yang pertama ialah soft news. Yang kedua ialah hard news. Dia ada dua benda. Soft dengan hard. Very simple. Apabila you pergi baca di artikel sama ada dalam newspaper, dalam news portal ataupun dalam mana-mana platform yang ada, you akan terjumpa dengan dua perkara. Kalau dia tulis tentang Barisan Nasional menang besar
di dalam menang besar apabila menguasai 40 jumlah kursi dalam pilihan raya negeri Johor yang berakhir semalam. Contohnya. Okay. That is hard news. That is hard news. Okay. Barisan Nasional menang besar. Bermakna Johor, deadline dia Johor baru. Okay. Johor baru. Kemudian Barisan Nasional menang besar dalam pilihan raya umum yang berakhir semalam. So, that is hard news. Macam mana nak hasilkan hard news? Sekejap lagi saya akan ajar you. Cukup senang. Terutama you all ni yang ada degree level. I believe that when you become members of journalist club, you bukan kena paksa lah kan. So definitely you memang nak belajar penulisan lah. Because you nak jadi wartawan. The thing is you are not media student, you are not communication student, right? You are from different background. But doesn't matter because discipline of journalism dah cross. Kalau siapa ambil koki dengan saya, koki kewartawanan, daripada dia orang tak kerti apa, sekarang dia orang dah terror. Dia orang dah terror, dia orang dah pandai. So very simple. Sekali kita ajar step-step dia lah. So far so good lah. So far boleh lah. Boleh follow lah. Okay. Kerana takdir Tuhan kita kena zaman COVID ni semua macam ni. Tidak I can go to PBF punya hall and then we teach you. Face to face more better. Okay fine. Satu dia ialah, intro dia ialah Johor Baru. Johor Baru tu deadline. Deadline tu tempat lah. Kalau Kuantan, kalau Kok Diang, kalau Kuala Lumpur. Itu bukan benda baru bagi you kan. Kalau hari-hari saya baca sekarang tentang Kiev di Ukraine. Saya tengah cari yang di Ukraine tu. Kiev di Ukraine. So bermakna dari sistemnya Johor Baru, Barisan Nasional menang besar apabila menguasai 40 kursi Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya negeri Johor yang berakhir semalam. Dari konsep hard news. Katalah benda tu hard, kita nak tukar pada soft news. Kita nak tukar pada bentuk soft news. Soft news ni adalah rencana. So kita tak akan menulis Barisan Nasional. Kita kata berakhirnya pilihan raya negeri Johor dengan penguasaan Barisan Nasional memenangi hampir separuh daripada kursi yang dipertandingkan dalam pilihan raya negeri Johor. So bermakna dia punya punchline dia tu lain. Kalaulah di hard news tadi ni, terus kita tembak Barisan Nasional menang 40. Habis, betul. Barisan Nasional menang 40. Tetapi apabila kita bercakap dalam soft ni, kita kata pilihan raya. Kita bermula dengan pilihan raya. Kita bermula dengan berakhirlah pilihan raya. Ataupun berakhirlah titik peluh keringat dalam memastikan kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri itu. Bermakna bendanya yang sama tetapi approach-nya yang berbeza. Nampak tak? Itu antara hard dengan soft. Siapa tak nampak hard dengan soft ni? Makna soft ni rencana soft. Katalah kita bagi contoh lagi satu. Pantai Mersing melambai-lambai. Pantai Mersing melambai-lambai dan pohonnya seolah-olah tunduk hormat. Bersama angin sepoi-sepoi basah Selat Tenggara. Situasi itu menggambarkan bahawa taufan pilihan raya dalam keadaan COVID-19 sudah berakhir di wilayah Kepulauan Rio Lingga, Johor. So you bawa benda tu, approach tu, you bawa kepada sastra sikit, you bawa benda itu ialah, it is a soft news.
So you tambah paragraf yang ketiga. Ada yang pasti ada parti yang menang. Yang pasti ada parti yang kalah. Itu memang adat demokrasi. Dalam demokrasi, kemenangan satu undi sudah mencukupi untuk mengatakan seseorang calon itu menang dalam pilihan raya. Baru you pergi paragraf yang keempat. Pulau Tioman, Kepulauan Riau hari ini menerima susuk pemimpin kerajaan baru yang membentuk pimpinan untuk 5 tahun akan datang. Bagaimanapun mereka terikat dengan janji dan aspirasi mereka untuk membantu rakyat. Benarkah semua janji dan aspirasi itu akan ditunaikan dalam keadaan ekonomi COVID-19 yang tidak menentu? So, you nampak tak? Bermakna percakapan soft news itu dia lebih tenang, tak ada geloranya dan sebagainya. Tapi kalau kata hard news, ni pasal kes yang tahu Perdana Menteri didesak untuk mengadakan pilihan raya umum. Perdana Menteri didesak untuk mengadakan pilihan raya umum bagi membolehkan pilihan raya seluruh negara, PRU ke-15 seluruh negara dijalankan segera. Nampak tak? Dia dua. Dia punya ganas tu, hard dengan soft tu lain. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana nak menulis? Sangat simple. Cara dia, everyone here, Ami, Bernard, Dashini, Gan, Jaya, Izzah. Adalah, saya tak sebut lagi. Ketiga yang ada Joyce, Chu. Simple. Now, everybody have this one kan? Handphone kan? Okay, when you go to function, you terror kan? Text benda tu dalam you punya handphone kan? You tag the point. So, apa yang you perlu lakukan ialah you pergi kepada function itu, you menahan telinga you, dengar telinga you, you observe mata you tulis. Kalau you nak pakai pen, you tulis pakai pen lah. Kalau you tak mau pakai pen, you tulis pakai handphone you. Bila you tulis pakai handphone you tulis benda tu, tiap-tiap kali you dengar, you kena ambil 3 perkara. Yang pertama, semua orang bercakap, you kena tulis. Tapi you tulis dengan cara ringkas. Yang you sendiri saja faham. Itu yang pertama. Yang kedua, bila orang cakap tu, you highlightkan. You highlightkan apa benda yang orang cakap itu you anggap sebagai benda baru. Apa yang orang, saya ulang balik, apa yang orang cakap tu you anggap benda baru. So apa yang you perlu lakukan, you cantik-cantik you highlightkan. Ini benda baru. Dan yang ketiga yang you kena ambil ialah daripada yang you highlight itu, katalah you highlight tu sampai dah 4, you ambil 3 yang terpenting. Ambil 3 terpenting. Saya ulang lagi sekali. Sebagai wartawan, senang saja. Pergi function itu. Bila pergi ke function itu, dengar, tengok, dan catat. Dengar, tengok dan catat dia. Dan catat semua benda yang orang cakap. Bila you catat semua dengan orang cakap, ketika you catat orang yang bercakap dan dengar orang cakap tu, you highlight 3 yang penting. Ataupun 5 yang penting, whatever lah. You rasa ni semua benda yang penting. You highlight saya benda tu. Bila you highlight benda tu you anggap sebagai satu penting. Bila you dah ada,
contohnya you mencatat 10 poin. 10 poin ini kerana orang yang bercakap itu, sumber yang bercakap itu, dia bercakap banyak, dia ada 10 poin yang kita kena ambil. So, apa yang kita perlu buat? Senang saja. Kita ketika dia bercakap tadi, kita dah tahu dah. Mamat ni kalau dia bercakap, ini benda baru lain. Hal lain semua yang 7 lagi tu dia dah merapu. You faham tak? Kan kawan-kawan you bagi ucapan, kan? Dia tadi bagi ucapan, kalau kita tengok Dinesh yang bagi ucapan tadi. Tahu apa? Awal ucapan dia kata apa? Terima kasih kerana semua ahli hadir. Terima kasih pada jawatan kuasa dia. Kemudian lagi ketiga dia kata terima kasih pada senior dia yang tolong dia buat program. Itu ya, poin dia. Dia ada 3 tu je. So hal lain dia puja dengan pantun dia, that's it. Itu saya. Tetapi Dinesh tadi hanya cakap 3 poin dia. Yang boleh ambil 3 poin. Tiba-tiba I tengok dia cakap pasal kawan dia bantu dia lah buat annual program. Dia kata, dia sebut nama orang tu. I tak ni, dia sebut nama orang tu. So, bermakna hal lain dia ucap terima kasih, lepas tu habis gitu saya. So, kalaulah nak buat story dia hanya 3 poin saja dalam tu. You faham tak? You faham tak? 3 poin dah tu. Bermakna sama ada you nak memilih 3 poin yang mana untuk diletakkan di nombor 1, mana nak letak nombor 2, tak nombor 3. Itu saya tulis berita. Betul lah, Dinesh? You was here with me now? Vinish. Yeah, I'm here. Vinushri. Vinushri ni. Okay. You hanya cakap 3 benda ya. 3 ke 4 benda saja. That's it. So, memanglah you is a good speech lah. Kerana pendek. Tetapi, I nak cerita kat you, itu yang I catat daripada dalam minda I, daripada ucapan you. So, bermakna, kalau you nak buat intro daripada Vinesh tadi, you akan mengatakan, dia tak bercakap. Dia kata hari ni ada 30 orang, 40 orang hadir dalam program ni, dia tak cakap. Dia tak cakap tentang apa yang dia nak dapatkan daripada program ini. Dia tak cakap. Betul atau tidak? Betul kan? Cuma dia ada hujung-hujung tu dia adalah sebut sikit. Supaya ilmu ini dapat diselesaikan. Artikel writing ni boleh dibantu di akhir program. Dia ada sebut sikit. Makna nak ceritanya bahawa daripada 3 poin tadi ni, you kena jadikan satu saja yang terbaik untuk dijadikan sebagai intro. Faham tak intro? Intro tu maksud dia, dalam kita punya 3 poin, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katalah kita ada 10 poin. Daripada 10 poin tu, macam mana kita nak pastikan 10 poin itu 3 yang terbaik? Saya dah maklum pada you tadi bahawa 3 yang terbaik itu nak ambil di mana? Ingat tak yang saya suruh highlight lebih awal dalam kolom warna merah? Kan saya kata kolom warna merah tu kena highlight. Bila you highlight kolom warna merah tu, secara automatik kita dah tahu, oh ini satu benda yang baru. Ini satu benda yang baru. So, apa yang kita perlu buat ialah kalau dalam ucapan tadi kita boleh sebutkan sintuk, titik bertindih. Kita akan sebutlah. Kita akan sebut kalau sekiranya kita ada figure. Kalau kita tidak ada figure, kita akan sebutlah. Kita akan sebut sebagai intro dia. Sebab tak ada point sangat. Kita boleh sebut sebagai macam mana nak ni. You boleh tanya I on the spot ni. But point tak ada ni. Nak kena reka Vinesh punya intro ni. Sebab dia perlu ada point. Kalau kita katalah, kalau dia katalah seramai 50 orang pun boleh tak? Dia tak sebut pun seramai 50 orang. Jadi I nak ambil dari ucapan dia. Dia boleh sebut lah. Dia boleh sebut, dia kata satu bengkel lah.
Satu mungkin penulisan berita, penulisan artikel. Penulisan artikel dianjurkan oleh kelab wartawan Universiti Utara Malaysia bagi memantapkan lagi penulisan ahli-ahlinya. So itu saja yang boleh dibuat. So pengarah second paragraph, pengarah artikel writing 2.0, saya tak tahu tajuk dia apa dia, program ni. Vinishri Nai Sanggita berkata, beliau berkata program ini diharap dapat memanfaatkan sebagian ahli kelab kerana penulisan artikel amat penting dalam dunia kerjaya hari ini. Titik. Paragraf yang ketiga, beliau berkata, terima kasih atas sokongan rakan-rakan dalam ahli kelab serta ahli panel bagi membincangkan, ahli panel bagi menyampaikan bengkel penulisan artikel ini. Paragraf yang keempat, beliau berkata, katanya, tak payah pakai beliau berkata lah, tadi dah beliau berkata, katanya, berbagai pihak memberi bantuan dan semangat kepadanya untuk menganjurkan program ini bagi membolehkan ia dilaksanakan dengan sempurna dan lengkap. Titik. So, itu story yang saya ambil daripada ucapan Vinishri Nair Sanggita. Wahidah, saya ambil dari situ. Saya hanya ambil berdasarkan apa yang dia kata aja. Dan saya ambil tu Wahidah, seduk dalam kepala otak saya. Seduk dalam kepala otak saya terjemahkan apa yang nak disampaikan. Betul lah, Wanesh. Itu yang you nak sampaikan. Vinishri. Betul, sir. Betul. Itu yang you nak sampaikan. So, apa mesejnya? Mesejnya simple. Dalam penulisan, dia tak cakap tadi sempurna dan lengkap. Betul. Tetapi dalam hati dia, you nak menganjur program ni, you nak sempurna ke lengkap? Mesti you nak sempurna dan lengkap. Betul. Kemudian dia tak cakap lah kata memartabatkan penulisan artikel. Tetapi kenapa dia buat? Dia nak memartabatkan penulisan artikel. Dia tak cakap lah kepada secara directly pada ahli. Kata, aku ni nak bagi korang pandai menulis. Tak. Tapi dia ada dalam ucapan dia tu, dia kata dia harap penulisan ini dapat dimanfaatkan. So, tanggungjawab kita sebagai penulis ini, itu saya sebut daripada awal, you kena faham, baru bagi orang lain faham. Apa yang saya faham, saya tanya balik kat Vinishri tadi, adakah itu yang saya faham? Dan akhirnya terhasillah satu penulisan berita yang agak bodoh sikit sebab bahan dia tak tahu apa elok. So jadilah penulisan yang tak ni. Sepatutnya Vinishri kena buat dalam teks ucapan itu lebih gah, lebih maklumat yang lengkap, kemudian baru berita itu boleh dilakarkan dengan baik. Sebagai reporter, kita tak boleh tambah apa yang Vinishri cakap. Kalau kita tambah, kita kena saman, babe. Kita kena saman. Aku tak cakap, korang tulis. Tak boleh. Itu memang konsep dia, you tidak boleh menambah apa yang orang lain tak bercakap. Itu jurnalis. Jurnalis ialah mengambil kepahaman daripada yang saya sebut tadi. Dengar, tengok, terjemahkan benda tu, letakkan dalam bentuk ayat supaya orang lain faham. Itu je. Bukan payah. Bezanya ialah
kalau ada tadi 3 poin yang saya sebutkan, tadi saya bila ada 3 poin tu saya duduk tengah terjemahkan. Saya nak letak kod mana dia punya bentuk pemberitaan itu. Sebab saya kena ada intro, saya kena ada second, saya kena ada third, saya ada nama fourth paragraph. Saya mesti ada 4 paragraf tertentu yang saya terpaksa susun. You perasan tadi saya susun satu. Itu kaedah dia. Saya susun satu kerana itulah bentuk penulisan supaya orang lain faham. You faham dulu baru orang lain faham. So, okay, back to 3 poin tadi. Apabila you dah ada 3 poin, poin yang pertama mesti support poin yang kedua, poin yang ketiga mesti support poin yang kedua. Maksud dia, kalau paragraf pertama cerita tentang itik, paragraf kedua pun kena cerita tentang itik, paragraf yang ketiga pun jangan cerita tentang kambing, dia mesti cerita tentang itik. You faham ke tak? Analoginya. Di segi analoginya, pertama itik, dua itik, tiga itik. Kalau you tengok daripada awal tadi, saya kata dia anjur program untuk menambah pengetahuan ahli. Kemudian second paragraph, saya bagi tahu nak tambah program ahli itu untuk memantapkan penulisan. Dan yang ketiga, kenapa kita buat penulisan? Kerana penulisan penting dalam kehidupan masa ini. So bermakna dia akan ceritanya 1, 2, 3 benda yang sama. Benda yang ada kaitan. So selepas you tamat, kita recap balik. Selepas you tamat penulisan 1, 2, 3 paragraf tu, you boleh letak nama 4, you boleh letak nama 5, you boleh letak nama 6 sampai 10 paragraf. Di mana you nak ambil lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, 3 dah selesai. You ingat tak yang saya bagi tahu you bahawa tiap-tiap kali orang bercakap, you tulis poin. Betul ke tak? So, bermakna poin yang 3 kita dah pakai, kita ada lagi 7. Bila kita ada 7 poin, setiap 7 poin tu letak balik 1 sampai 10 paragraf. Saya ulang balik lagi sekali. Lagi saya nak ajak macam mana nak cantum poin tu. Sebelum you all nak cantum poin tu, you all kena faham. Okay? Penulisan, dia bermula dengan intro. Bila sebut intro, intro tu ambil daripada mana? Intro tu ambil daripada bahan yang you catat. Bukan orang lain catat. You yang catat, you yang faham. Kalau you sendiri tak faham, tak payah tulis. Pergi master saya. You catat, you faham, you letakkan penulisan di situ. Okay? You letak penulisan di situ. Selepas itu, you dah highlight warna-warna, you letak paragraf pertama, kedua, ketiga dan followed by 7 paragraf yang lain berdasarkan maklumat yang diberikan oleh orang yang menyampaikan ucapan itu. Apabila di atas you letak deadline Johor Bahru, Kuala Lumpur, Alor-Setak, Kot Diang, Kuala Palih, Johor Bahru balik. Kota Baru. Apabila you letak benda tu, dah sedia di situ, dah terlengkap di situ, you hanya letak 1 poin, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma amalan dia, apabila you selesai paragraf yang pertama, baca bagi you faham dulu paragraf tu. Baca kuat-kuat macam orang baca berita kan? Orang baca berita. Azhara Tagaya baca berita kan? Kalau you baca tu, you kata hari ni you nak cakap tentang Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima tamparan hebat apabila parti pimpinannya Perikatan Nasional telah mengalami kekalahan teruk dalam pilihan raya umum pilihan raya negeri 2022. Mana you baca,
Kalau you baca tu Tan Sri Muhyiddin Yassin tu, you rasa macam penat, nak lelah, macam nak mati lah. Maknanya paragrafnya terlampau panjang. Paragrafnya macam, tak apa betul layak ni, tak apa betul layak ni kan, tak apa betul layak ni. Stop. You tengok balik, tang mana ayat ni yang tak betul dalam paragraf yang pertama, baru you kata, oh ada tak betul lah ni sebab aku baca penat. Mana tak penat, you letak sampai 28 perkataan, 30 perkataan dalam satu paragraf. Salah. Dia kena paling coknya 12 pendek ataupun 10 ataupun paling panjang 18 sahaja. 18 sahaja. Kalau you baca lah banyak-banyak. Kalau you tengok dalam TV3 dia sebut kan. Dalam pada itu. Kejadian tanah runtuh juga berlaku di kawasan Ampang Hili. Mengakibatkan 20 rumah musnah. Dalam pada itu. 3 perkataan lah. Tanah runtuh dah ni. Makna dia dalam 18 perkataan saya. You bayangkan kalaulah you buat satu dalam pada itu tanah runtuh juga berlaku di Ampang Hilir, Melaka, Johor Bahru, Alor, Sinto, menyebabkan ni. Makna you akan memenatkan you punya penulisan you menyebabkan orang tak boleh membaca dengan baik. Faham tak? So bermakna you sendiri yang menguasai penulisan itu, saya sebut daripada awal, you yang faham mana tu, you tulis itu supaya paragraf tu ngam-ngam sui saya. Ngam orang baca tu syok ya. Lepas orang baca paragraf yang pertama tu, okey, orang baca paragraf kedua. Same like you, when you read the first paragraph, you have to read the second paragraph, and then you have to read the third paragraph. Lama-lama you rasa, oh sedap story aku. Tak sangkut kau. Tak sangkut. Dalam penulisan tu you tak sangkut. Don't worry, sekejap saya akan beritahu macam mana nak cantum ayat satu-satu. Yang ni saya nak cerita basic dulu. Apabila kita selesai paragraf yang pertama, dalam paragraf yang pertama selalunya orang akan ada lah, orang selalu sebut 5W1H. Pernah dengar tak 5W1H? 5W1H. What, where, when, kan? How. What tu memang orang tahu lah. What, kalau intro kita tadi, Barisan Nasional menguasai 40 kursi dalam pilihan raya negeri Johor yang berakhir semalam. When berakhir semalam lah. What tu pilihan raya lah. Where Johor lah kan. Cuma ada ketikanya ada5W1H itu tidak ada dalam semua paragraf. Tak semestinya 5W1H itu terkejut. Ketui, turun dalam tu. Tak ada. Dia hanya ada macam basic lah. What mesti ada. Macam nak cerita what you tak tahu. Mesti ada what kan. Where mesti ada. When tu berakhir semalam tu lah. Pilihan negeri tu adalah what lah. Pilihan itu ada what. So the component itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Yang paling penting ialah you kena bagi orang faham. Bila orang baca saja, senang saya. Era Fazira mengakhiri zaman bujangnya kali yang kelima. Era Fazira mengakhiri zaman bujangnya kali yang kelima. Era Fazira mengakhiri zaman bujang kali kelima. Bermakna dalam 7 ke 8 word saja. So kita dah tahu dah kita era Fazira kahwin. Kali yang ke-7 ke kali ke-9 ke kali doesn't matter. Tapi nak ceritanya message they call bullet theory. So that means they shoot here, then you faham. Betul ke tak? Itu je. Sama juga you. You menulis biar bagi orang you tulis ya. For example, kelab wartawan Anju bengkel penulisan. Itu bagi I benda yang simple lah, sangat simple. Tetapi hakikatnya ialah lebih baik daripada situ kita boleh buat dalam penulisan tu. Tapi itulah kaedahnya, okey? Apabila you dah menguasai 1, 2, 3 paragraf, you kena menguasai lagi satu benda.
lepas you sambung. Satu you kena ada dalam berita you ialah sumber. Kalau tadi sumbernya daripada pengarah program. So that means kita kena tulis pengarah program artikel writing webinar. Betul lah. Venishri, that is your tajuk kan? Pengarah program artikel writing webinar. Pengarah program artikel writing webinar, koma, you kena tulis nama dia Venishri Nai Sanggita. Okay. You punya bapa nama apa Venishri? Ragindran. Ragindran. So kalau Ragindran, Indian punya penulisan dia jadi macam ni Wahida dan kawan-kawan yang lain dia akan letak yang pertama R tu. Ragindran tu bermula dengan huruf R. Dia akan ada huruf R. Kemudian dia akan pergi kepada Venishri Niar Sanggita. Dulu nama ini R Butu saya. Hari ni zaman nama generasi baru ni sampai ada 3-4 perkataan dan sebagainya di situ. Jadi tak apalah. Kalau nama Ho Jin Yin. Okey, Ho Jin Yin ni maksud dia terus ya Ho Jin Yin. Tapi kalau India dia tu, kalau Siam dia akan letak anak lelaki, anak perempuan. It doesn't matter. So pastikan selepas you selesaikan you punya paragraf nombor 3 sampai ke habis, antara 3 sampailah ke 10 itu, you mesti letak satu slot letak sumber. Mesti letak sumber. Tidak ada ni lah. Wajib kena letak sumber. Di mana nak letak sumber itu? Terpulang pada anda. Second paragraph pun boleh, third paragraph boleh. Tapi syarat dia senang saya. Dapatkan nama penuh. As a journalist, habis saja function, bukan terus pergi minum kopi. Cari dulu maklumat orang yang menyampaikan speech tadi. Sebab kadang-kadang you tidak biasa dengan environment tu. You tidak biasa dengan environment tu. Kalau you kenal pun, takut nama dia salah. Ada nama double S, ada nama double A, ada nama macam-macam. So, apabila you dah menguasai 3, you dah menguasai 5 paragraf, 6 paragraf, 7 paragraf yang seterusnya, sampailah ke 10 paragraf, sumber kena diletakkan mengikut keperluan dia. Bagaimana nak dapat sumber ni? Bila orang tu berucap, kalau tak tahu nama dia, lepas saja habis daripada dia berucap, pergi jumpa pegawai dia. Sir, can I have the name card of your boss? Or you can see him directly. Can I have your name card? I'm a reporter from Kalman Nisan. So, can I have your calling card? And then dia akan bagi. Lebih selamat begitu kerana lepas ini you nak kena tulis caption gambar, you nak kena tulis berita, semua berita itu you nak kena quote dia. Quote dia makna dia all the quoted from him. Bila quoted from him, Abdul Rahim. Macam saya, Azhar AZA. Ada orang sebut juga AZ. Tak ada. Tapi kena ada AZAHR. Nak cerita je bahawa different people, different name. Betul? So, respect your position as a journalist. Respect public as a pembaca you. You kena bagi nama dia orang yang betul. Jangan sekali-kali, babe, main-main dengan nama orang. Marah orang dibuatnya. So, as a journalist, you are responsible. That's why I selalu sebut, kita bercakap soal integriti. Kita bercakap soal integriti ni, kita jangan main. Saya siapa salah satu perkataan, ketika saya jadi editor, memang kena.
I'm very concerned with the spelling until now. Until now. I read my news student I tahu dah Muhammad Cikadak ni banyak main. Kita boleh tahu dah bahawa dia are not serious on writing because again I mentioned to you, most of journalists, they should read a lot and then they need to have more vocabulary. Kalau you tidak ada vocab, babe, selamat hari raya. Memang you tak akan menulis berita. You sampai satu paragraph, you gone with the wind. Satu paragraph, you gone with the wind. Kenapa? Sebab you tidak ada vocab dalam minda you. Macam saya menambah tadi, sempurna dan tepat. Sempurna dan lengkap. Whatever. Penganjuran, whatever. Benda tu kita boleh tambah. Tapi kita tambah itu berdasarkan konteks ayat. Okay. Kemudian, apabila kita selesai 3, kita selesai itu kita dah masuk sumber kita tadi, pengarah artikel writing by Vina, R. Vinishwari Nair Sanggita. Berkata, berkata. Pastikan ada struktur ayat lah, berkata apa. Kemudian, third paragraph mungkin we are referring to Vinishwari Nair ini. So kita akan sebut dia, beliau berkata. Paragraf keempat, kita boleh sebutlah Vinishwari saja. Vinishwari saja. Tak payah Nair, tak payah Nair, tak payah Sanggita. Ambil first name dia saja, terus letak nama dia. Beliau berkata. Vinishwari berkata. Kemudian, kalau dah ada tadi beliau berkata, Vinishwari berkata, letaklah ayat seterusnya ialah yang disebutkan sebagai katanya pun boleh, menurutnya pun boleh. Sangat senang tuan-tuan dan puan writing ni. Saya tak tahulah orang kata susah, saya heran. Saya cukup heran bila people say writing is susah. Sebab apa alasannya? Ni members dalam kelab ni. You mengaji pandai dah, duduk university level. Itu yang pertama. Your vocab, English, Malay, it doesn't matter to you. The only thing, the technique that you are supposed to writing. Rasa teknik saya. Yang you tak tahu ni teknik. Sebab, you pergi mana-mana, hantam salah labu. Hantam salah labu. Pergi dengar lepas tu kononnya nak balik, nak tulis berita. Cannot. Because, when you enter the room for publication or room untuk nak buat coverage, your mind should be ready already. Your mind should be ready. Bermakna, your mind dah tahu dah. Aku nak observe, aku nak dengar, aku nak lihat benda yang aku nak tulis berita. Settle, babe. Settle lah. Kalau you pergi tu atas, satgi nak kena tarik, nak kena apa melenggang, satgi depan jamu aku sate, then gone. So, you have to focus. You have to focus with your function first. Untuk tahu you, by the end of your journey, dalam journey of the day, kata you cover function, people will recognize you. Where is the journalist? Where is the journalist? You tanya ni. Asma Waliza Hussein, apa nama ni, Wahidah apa ni. You tanya, mesti dia kata, mana journalist? Kita nak raih. Kadang tak larat makan, babe. Tak mau makan pun dah. Kerana you be entertained by them, kerana you are lucky to become a reporter to continue writing a news. You tahukah, hari ni UM tulis tentang RFID waktu konvo tersebar seluruh dunia. Kerana seorang penulis berita, program itu tersebar seluruh dunia. Contohnya. Kalau kita boleh buat, saya cuba nak sentuh macam mana dunia hari ini berubah daripada satu benda ke satu benda dan you all patut berada dalam penulisan itu. Tapi saya nak selesaikan penulisan, basic of penulisan dulu. Okay. Bila you sebut tadi, you pergi function, you nak tulis berita. Pastikan you pergi tulis berita lah. Pastikan you pergi tulis berita. So, nak masuk tu ialah masukkan dalam minda kita. Aku ni reporters dan aku nak catat apa orang cakap.
Kenapa kita kena catat? Kenapa kita rakam? Whatever lah. You nak pakai handphone ni, you nak rakam kan, doesn't matter. Cuma kalau rakam lambat, bro. Sis, lambat. Kalau rakam lambat sikit, nak kena dengar balik. Apa hal? Lambat. Kita nak dengar balik. Buat apa? Kita kan graduate university. Kita duduk universiti, kita ingat, kita catat. Bila kita sampai, apa dia cakap? Berap, tulis. Masa dia duduk tulis tu, kepala otak kita synchronize, kita berfikir, oh, Mamat ni cakap ni baiklah ni, baik punya lah. Baru punya. Okey, catat. Ni baru punya, ni baru. Kalau dia cakap duk merapu buat lain, dia kata kita dah tenak usaha. Buat apa? Huruf 15 dah cakap tentang tenak usaha tu. Dia cakap, dia kata kami buat combo tiap-tiap tahun. Combo sejak tubuhan UEM tahun 1984 dah ada combo. Apa hal baru combo? Dipaham ke tak? Maknanya terjemahan kita terhadap baru itu berbeza. Tapi hari ni dia kata baru. Selalu kereta tu dia pakai RFID. Tiba-tiba student pakai RFID. Baru ke tak? Anak tanya you, baru ke tak? It's baru. Tetap cerita tentang combo. Dia tak lari tentang lain. Dia masih cerita tentang combo, tetapi dia menceritakan tentang teknologi dalam communication. Dia cerita teknologi dalam menyelesaikan communication. Itu saya nak terjemahkan baru. Tapi kalau rusa tu beranak sampai 5 ekor. Baru balik lah. Dia cerita baru balik di rusa tu. Tapi kalau cerita pokok jati ditanam di UM dan sepanjang lebuh raya, benda yang dah lama. Tetapi dia cerita tentang hasil pokok jati itu juta-juta ringgit. Itu benda baru. Itu benda baru. Okay? So you faham konsep dalam dipanggil karakteristik of news itu berbeza. Bila kita dah ada 3, kita ada 5, kita habiskan tu, kita sambung dengan beliau berkata, katanya, menurutnya dan sebagainya, you kena settle benda tu. Cuma setiap kali saya ceramah, semua orang tanya saya, macam mana kami nak sambung ayat? Macam mana kami nak sambung ayat? Kami dah ada point, kami nak sambung ayat, tak boleh. You are having the same problem also in this class? I mean this program. Puja, you having the same problem? You kata ada 3 poin saya. Lepas tu, I don't know how to continue. Did it happen to you? If Encik Azhar boleh macam explainkan macam mana cara dia, mungkin boleh bantu rakan-rakan yang lain yang tak tahu cara dia. Puja pun tak tahu naknya. Puja tak mau mengaku. Okay, very simple. Dia macam ni. Dia bila kita sebut satu ayat melahirkan masyarakat majmuk. Okay. Melahirkan masyarakat majmuk keluarga Malaysia lah. Bila kita sebut keluarga Malaysia punya term tu, apa yang ada dalam entiti keluarga tu sendiri. You sendiri kena terjemahkan lah. Adik-beradik, kaum, budaya dan sebagainya kan. Dalam keluarga Malaysia tu. So ini yang saya sebutkan tadi ni. Melahirkan budaya keluarga Malaysia yang lebih memahami adat dan tata tusila. Nampak tak ayat tu? Ayat yang pertama tu keluarga Malaysia saja. Bila keluarga Malaysia bukan suka pergi terajang orang, tak kot. Apabila sebut keluarga Malaysia tidak ada adab, boleh pergi maki bangsa Cina, bangsa Hindu, bangsa India, bangsa Melayu, Iban, Kadazan, tak boleh maki kan. Kalau you tidak ada adat dan adab, bermakna you tidak boleh menjadi keluarga Malaysia. Betul atau tidak? Dan kalau you adalah budaya maki hamun, you are not part of keluarga Malaysia. You are not part masyarakat majmuk. So,
Puja and the gang, apabila kita memahami sesuatu subjek itu, kita menterjemahkan subjek itu. We are journalists. That's why I sebut daripada awal, daripada kalam yang pertama dalam ceramah ni, saya kata you kena faham sebelum orang lain nak faham, nak bagi orang lain faham. Bermakna kalau you menterjemahkan keluarga Malaysia itu sebagai porak-poranda, ayat you akan memporak-porandakanlah keluarga Malaysia itu. Tetapi kalau menterjemahkan benda itu, keluarga Malaysia itu sebagai satu ayat yang membawa kepada ketatasulilaan, you bawa kepada adab-adab budaya tertentu, ia akan menggambarkan bahawa keluarga Malaysia itu terdiri pada masyarakat majmuk. Tapi kalau you bawa dalam elemen lain, dia tidak mewakili keluarga Malaysia. Itu puncanya, bila you sebut begitu, kerajaan sedia membawa konsep keluarga Malaysia bagi membentuk masyarakat yang lebih harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain demi melestarikan masyarakat Malaysia. Cantik ke tak tu? Cantik. Semua tu bersepah tau. Ni ada tanya tadi. Marsyadin, itu bersepah benda tu. Bahasa. Bahasa kan? That's why you tengok wartawan tulis tu, orang baca sampai habis paragraf tu. Kerana bahasa, konsep lestari ada situ, majmuk ada situ, budaya ada situ, semua ada di situ. You bayangkan you tak erti bahasa tu. You nak tulis ke mana? Tolong bagi tahu I lah. Coba you tak boleh tulis. Kerana penguasaan bahasa itu sangat memainkan peranan penting dalam kita punya kekuatan penulisan. That's why sampai saat ini saya tidak pernah berhenti membaca berita. Dan saya melihat berita-berita juga di seluruh negara. Sampai wife I akan kata, manusia ini kalau duduk depan TV, dia tak boleh tengok benda lain, dia akan tengok berita. Kerana was built in dalam diri I, Puja. Kalau you suruh I tulis berita, 15 minit I can finish one story. Kalau sekiranya point tu ada kat I letak paragraf. Sebab, ingat, fakta ada kat kita. Fakta ada kat kita. Tak ada siapa boleh nafikan fakta itu. Kerana kita pergi ke tempat kejadian, kita catat dan kita highlight apa yang kita suka, apa yang dianggap baru. Kemudian, format ada kat kita. Format dia tadi ada bagi tahu you dah. Ambil 3 yang terbaik, letak paragraf pertama, kedua, ketiga, paragraf keempat, 5, 6 sampai you habiskan lah point tu. Kemudian, apabila you dah ada benda tu, you letak ikut format dah, sumber pun you dah tahu. Jangan tak tahu pula sumber. Kalau ada peserta boleh tanyalah seorang peserta namanya Nur Afiqah Ayuni. Cuma dalam pantalaran kami, dalam pemberitaan, kami tak pakai haji, kami tak pakai bin, kami tak ada benti, semua tak ada. Kami tidak meletakkan semua benda tu. Kerana kita punya kekuatan kita ialah kita nak benda tu jadi macam short and precise. Kita tak mau benda tu berpanjangan. Sebab orang ni kalau dia baca, dia tak mau panjang-panjang. Tak mau generasi you lah. Generasi saya dulu, kalau tak salah, saya sanggup baca 30 paragraf, 40 paragraf. Kalau perasan dulu, masa kita nak ambil tingkatan 6, kita nak cerita tentang dasar pandang ke timur, nak jawab pengajian am, kita akan baca dalam rencana. Rencana surat khabar, general knowledge ketika itu. Zaman dulu buku tak banyak, nak beli mahal, orang susah, so banyak baca surat khabar. Daripada surat khabar itu boleh share 4-5 orang.
Kemudian kita dapat general knowledge banyak di situ dengan membaca rencana. Hari ini surat khabar pun dah semakin tak hidup. Rencana pendek-pendek pun orang baca story yang panjang-panjang orang tak baca, orang baca yang pendek-pendek. Tambah lagi rencana, banyak orang tak baca. Ada yang baca lah, masih ada lagi kelompok yang baca, tapi yang tidak baca pun banyak. Tapi hakikatnya, kalau anda menulis dengan bagus, ikut format yang saya sebutkan tadi, format yang pertama, pergi, saya recap balik ni, pergi ke tempat kejadian tu, dengar, tengok, catat, faham, tak faham tanya orang balik, apa yang aku tak faham tadi ni, sebab fungsi dia, you kena faham sebelum you tulis bagi orang lain faham. Itu dia punya tu. Yang kedua, dah ada 3 poin tu. Buat story on the spot kalau boleh. Di tempat kejadian. Ambil paragraf pertama, kedua dan ketiga. Paragraf pertama mesti benda yang sama. Itik. Sampailah ke bawah tu nak buat perbezaan sikit tak apa. Tapi dia ada ayat dalam pada itu, dalam perkembangan yang sama untuk cantumkan dia. Supaya nak membezakan antara story yang pertama dengan story yang kedua. Lepas itu dah selesai itu, saya dah ajak tadi ni, baca balik seperti mana orang baca berita. Kalau you sendiri baca, penat hap. Maknanya penulisan you memang menyusahkan orang lain. Orang tak suka penulisan you. Sebab you letak, you tend. Saya selalu bagi ceramah. Dan bila saya bagi ceramah, orang bagi saya satu penulisan. 28 perkataan. Aku tak kau buat intro bapa apa ni sampai 28 perkataan. Dibayangkan kata. Makcik di rumah nak baca 28 perkataan. Kadang sampai 30. You suka meletakkan satu benda semua di depan tu. Seketui, pum gitu. Tak boleh. Synchronizekan dia. Bagi jadi cantik. Bagi ngam. Tak masuk semua poin pun tak apa. Kita kan ada paragraf yang pertama. Lepas tu kita ada lagi yang kedua. Kita ada lagi yang ketiga. So apa kita susah hatinya? Kita penulis. Kita yang atur ayat itu. Kita baca paragraf pertama settle. Ngam sedap. Ya. Orang membaca. Tak cukup poin tambah. Paragraf yang kedua lepas titik. Titik ya. Pastikan titik. Bila titik, amalan dia, adat dia, SOP dia, dia mesti titik dulu. Supaya habiskan benda tu baru start paragraf yang kedua. Titik pula paragraf yang kedua. Baru start yang ketiga. Kadang-kadang dalam satu paragraf tu ada 4-5 poin. Apa sebab dia letak saya pun tak tahu. Dia kata saya tak ingat semua saya nak kena letak kat sini. Mana boleh. You anggap you sebagai pembaca. You nak bacakan semak-semak penulisan itu. Orang tak akan baca. Orang tak akan baca penulisan yang semak. Orang akan bergantung kepada yang dipanggilkan sebagai penulisan artikel yang berstruktur. Selepas kita letak poin tu, kita tahu poin tu, ayat-ayat penambahan katanya beliau berkata, according, he added, she added. So benda-benda ini ialah perkataan sambungan untuk menggambarkan pemberitaan itu. Untuk menggambarkan pemberitaan itu sambung je. Tersambung. Bermakna nak ceritanya, Winishri ni dia bercakap 1, 2, 3, 4. Tetapi kita tak pakailah Winishri berkata. Winishri. Hampir 4-5 dia. Orang boring. Kalau boleh orang tak mau dengar nama dia pun. Orang dengar pertama sekali sudahlah. Bukan nak kata kat Iwan, Winishri naik. Tapi nak ceritanya proses tu. Bermakna, yang pertama, dah nama dia pengarah. Beliau berkata menurutnya, katanya. Beliau berkata lagi. Boleh ya semua. Jangan terlampau rikat dengan yang kita panggilkan letak sampai 10 poin dalam satu paragraf.
Tarik awak keluar satu. Tarik mungkin dalam satu paragraf tu is capable to explain two, just go two. Kalau ayat itu you can explain three, you can letak three. Tetapi sampai 5, 6 tu saya rasa agak keterlaluan dalam penulisan sehingga kan orang tidak mampu untuk melakukan benda tu. So far ada soalan. Lagi saya akan continue sikit lagi. Do and do's. Ada soalan tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada, ini semua budak-budak pandai. Yang seterusnya, apabila kita menulis, Puja is until 1 o'clock, right? Yeah, okay. Because the last 30 minutes, I would like to discuss with you a new system of digital media. I think is good for you. It's good for you untuk generasi baru digital media. Sebab saya sekarang diminta membantu corporate com untuk membantu Universiti Utara Malaysia untuk nak digitalizekan semua media-media di UM tu. That's why you tengok dah ada TikTok sikit. Lepas ni kita akan ada Instagram. Lepas ni kita akan ada motion news. Kita akan ada future motion. Kita buat dalam bentuk baru sikit. Refresh mengikut kehendak remaja hari ini. Ni geng-geng Puja and gang ni. Yang lain macam sikit. Generasi mereka ni generasi yang lain sikit. Dia tak macam generasi I. Generasi I tak apa. Kita boleh temu ni. Generasi mereka ni generasi yang beza. Lagi saya akan pergi pada digitalized media. Okey. Kita sekarang dah menguasai bahawa kita kena menguasai intro. Intro itu dilihat sebagai satu benda yang kena ada dalam penulisan berita. Kalau you tak faham intro, nak detail intro ni, kita jemput lagi sekali lepas ni, kita tengok macam mana nak buat. Sebenarnya senang sangat. Saya tak tahu lah, saya kata senang sangat sebab saya duk kata kat dia orang, rugi you tidak menguasai ilmu ini. Ilmu ini, saya rasa bangga lah hari ni kerana banyak ilmu orang yang saya ajar, terutama sekali di pusat tanggungjawab. Bila saya baca berita, sudah lain sikit. Ya, dia ada improvement lah dari segi dia punya target dia punya tu. Sudah lain sikit dia punya approach dia tu. Okey, kita dah selesai proses awal. Kita sudah ada intro, kita ada 3 paragraf, kemudian kita pergi pada 7 paragraf. Kita sudah ada sumber yang kita pakai, kita sudah ada continuity kita pakai. Kita juga diberitahu bahawa tidak perlu ada bin dan benti, dan kita juga diminta untuk short and precise. Kita punya tu janganlah short sangat, jangan pendek sangat dan sebagainya. Tetapi benda tu ngam-ngam sebab prosesnya berbeza. Okay. So, benda lain dalam pemberitaan ini, dia panggil kalau kereta tu, dia ada kereta saja dan dia ada aksesori. Apa aksesori dalam berita? Aksesori dalam berita, dia kena ada yang dipanggilkan sebagai quotation. You pernah dengar tak quotation tu? Di atas tu dia quote kan. Saya sangat gembira hari ini. Saya terkejut mendengar siren dan terus melarikan diri.